KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat belaka kerana sekarang ini kita tahu kita masih lagi belum menang dalam memutuskan rantai COVID-19 ini. Namun tidak mengapa, oleh sebab itu ia telah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama mencegah diri daripada terkenanya penyakit ini. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Baiklah, untuk subjek hari ini kita akan belajar satu subjek yang amat digemari oleh murid aliran sains, iaitu subjek kimia. Tapi kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, marilah kita sama-sama saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita bawakan Cikgu Khairunisa dari Maktab Tentera Diraja yang akan bersama-sama dengan kita untuk subjek kimia hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Apa khabar Wani? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Cikgu pula? Saya sihat Alhamdulillah. Lama tak jumpa Wani. Ya, nampaknya kita bertemu kembali dalam RTS 2021. Ya. Dah lama sebenarnya kita tak bersua dan kali ini Cikgu kembali untuk mengajar subjek kimia. Dan tapi sebelum Cikgu beritahu apa yang akan Cikgu fokuskan hari ini, seperti biasalah Wani akan menjemput semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa yang telah disediakan hand sanitizer untuk kita sama-sama membuat sanitasi. Saya buat dulu ya Wani. Boleh Cikgu. Cikgu dah pakai, Wani pun dah pakai. Sekarang bolehlah Cikgu berkongsikan kepada kami semua apa subtopik yang akan difokuskan hari ini. Okey Wani, hari ini merupakan Cikgu akan mengajar topik mengenai jadual berkala unsur, di mana Wani ianya merupakan topik yang agak mudah dan asas bagi mata pelajaran kimia tingkatan 4. Jadi Wani, murid-murid di luar sana sepatutnya mengambil kesempatan untuk hari ini belajar bersama-sama dengan Cikgu sebab Cikgu akan kongsikan cara-cara menjawab, teknik menjawab yang betul bagi topik jadual berkala unsur. Ya, itu yang kita ingin dengar hari ini Cikgu, teknik untuk menjawab dan skor cemerlang dalam kertas kimia. Tapi sebelum itu kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek kimia. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436804, Putra Kanan Hafiz Anashir bin Suhairi dari Maktab Tentera Diraja. Bab 4 iaitu tajuk jadual berkala merupakan bab yang saya sangat menyukai kerana ia dapat mengajar saya berkenaan ciri-ciri unsur-unsur dalam kehidupan. Hal ini dapat mendalami pemahaman saya terhadap reaksi yang berlaku di sekeliling. Saya berharap agar kita dapat bersama-sama mencapai markah yang cemerlang untuk kejutan SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436914 PK Iqbal Syauqi bin Karul Azman dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Apa yang membuatkan saya suka topik jadual berkala? Ia merupakan topik yang mudah untuk skor kerana ia melibatkan pengetahuan mengenai nombor proton dan susunan elektron satu atom. Jadi, jom kita sama-sama belajar mengenai topik ini. Harapan saya agar saya memperoleh keputusan yang cemerlang subjek kimia dalam SPM 2021. Itu dia antara pandangan dari calon SPM 2021 yang semestinya rata-rata mereka sukakan subjek ini kerana ia merupakan subjek yang agak menarik. Ada yang suka tahu nak belajar proton, neutron dan sebagainya dalam jadual prinsip berkala ni. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan lah dengan anak murid Cikgu Khairunisa dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam ini. Mari kita persilakan mereka semua. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua putera-putera Cikgu?
Baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, kita nampak hari ini semua merupakan putera pelajar lelaki sahaja dan kita nak berkenalan lah dengan mereka terlebih dahulu. Jadi kita nak mulakan dengan Putera Amar. Sila beritahu nama anda dan juga umur anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436774, pemangku putra sarjan Amar Azan bin Azizi daripada Maktab Tentera Diraja. Okey, baik. Seterusnya, Putera Karin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436959, pemangku putra sarjan Korin Lokman bin Safriza dari Maktab Tentera Diraja. Salam SPM Chemistry A+ buat semua penonton di luar sana. Okey, terima kasih Korin. Seterusnya kita nak tanya Nur Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436982, putra kanan Nur Aiman bin Abdul Rizal daripada Maktab Tentera Diraja. Baik, itu dia Putera Nur Aiman. Seterusnya kita ada Putera Muhammad Hafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436790, putra kanan Muhammad Afiq Qayyum bin Farid dari Maktab Tentera Diraja. Okey. Penonton di luar sana, posisikan fikiran anda kerana kimia itu mudah. Ya, kimia itu mudah, kata Putera Hafi. Seterusnya kita nak tanya Putera Tiru Chelvan. Salam sejahtera. Saya 389366, putra kanan Tiru Calon Lelaki Tiru Chandru dari Maktab Tentera Diraja. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Putera Yap Haoyang. Silakan. Selamat sejahtera semua. Saya 389392, pemangku putra sarjan Yap Haoyang daripada Maktab Tentera Diraja. Okey, jadi kita dah berkenalan dengan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436905, pemangku putra sarjan Muhammad Fawaz Najib Rustam dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Saya amat gemar bab jadual berkala ini kerana ia menyumbang markah yang banyak dalam peperiksaan. Dalam bab ini, kita dapat melihat eksperimen mengenai kereaktifan logam alkali kumpulan 1 di dalam air. Ianya amat menarik dan meningkatkan kemahiran proses sains saya dalam menjalankan eksperimen ini. Kepada rakan-rakan seperjuangan yang bakal menduduki SPM 2021, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah ZA SPM milik kita. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hairunisa binti Khalid atau lebih dikenali sebagai Mem Hairunisa, dan juga kita masih lagi bersama dengan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi kalau anda semua di rumah sudah bersedia untuk mempelajari kimia bersama-sama, dan Wani nak tanyalah putera yang berada di atas talian semua ni dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjukkan thumbs up di depan kamera anda. Macam ni. Okey, dengan penuh semangatnya, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk kimia hari ini. Dipersilakan Mem Hairunisa. Okey, terima kasih Wani. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang berada di luar sana dan di dalam talian. Apa khabar putra-putra? Khabar baik, Mem. Okey, so hari ni kita sebenarnya nak belajar mengenai topik jadual berkala. Okey, kalau tengok dekat sini ianya merupakan topik tingkatan 4. Okey, bagi putra-putra tingkatan 4, murid-murid tingkatan 4 dalam bab ataupun tema 2 iaitu asas kimia. Sebelum cikgu pergi dengan lebih detail, kita tengok dulu standard kandungan untuk topik jadual berkala unsur ini. So kita ada 7 standard kandungan. Tetapi kalau cikgu boleh sebutkan antaranya yang kita akan belajar pada hari ini adalah mengenai susunan unsur dalam jadual berkala unsur. Kita juga akan belajar mengenai unsur kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17 serta unsur dalam kala 3 dan unsur peralihan. Okey, Wani, tadi cikgu dah cakap kan, cikgu nak kongsikan apa antara soalan-soalan yang sering ditanya dalam bab jadual berkala unsur ni. Ya, so, betul. murid-murid di luar sana dan putra-putra dalam talian nak tahu tak? Mestilah nak tahu. Okey. So, alright. So, antara yang soalan yang selalu ditanya, okey, yang pertama, okey, cikgu kongsikan dulu yang pertama adalah mengenai basic.
asas kepada jadual berkala iaitu kumpulan, kala, unsur-unsur kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Okey, so yang kedua pula, soalan selalu ataupun sering bertanya mengenai kereaktifan unsur-unsur kumpulan 1 dan kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Yang ketiga, ada lagi Wani, yang ketiga adalah mengenai saiz atom apabila menuruni kumpulan ataupun merentasi kala. Yang keempat cikgu kongsikan adalah mengenai sifat fizik. Wani, takat lebur, takat didih apabila menuruni kumpulan 1 dan kumpulan 17. Dan yang terakhir iaitu yang kelima adalah mengenai tindak balas kimia. So kalau ada tindak balas kimia, mestilah ada persamaan kimia. Okey, so hari ini cikgu nak pelajar-pelajar di luar sana kita bersama-sama belajar bersama dengan putra-putra Maktab Tentera Diraja. Okey, dah bersedia semua? Sudah. Okey, kita teruskan. Alright. Okey. So, kalau tengok kepada perkembangan jadual berkala unsur ni, okey, kalau kita tengok pada jadual berkala unsur dekat atas meja Wani, cikgu ada sediakan jadual berkala unsur juga. Okey, kita hari ini nak belajar ataupun nak mengenal kumpulan. Okey, kita ada 18 kumpulan, okey, daripada 1 hingga 18 dan kita juga ada kala iaitu daripada kala 1 hingga kala ke-7. Okey, kala 7. Okey. So sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan? Kumpulan membawa maksud adalah lajur menegak unsur dalam jadual berkala unsur, manakala kala adalah barisan mengufuk unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, pandai Wani. Okey, kita nak pergi pula kepada prinsip asas penyusunan. Bagaimana unsur-unsur ini disusun dalam suatu jadual berkala. Okey, pertama sekali adalah mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, kita ada tertib menaik nombor proton daripada unsur 1 hingga unsur 118. Kita ada 118 unsur Wani. So bagaimana unsur-unsur di dalam jadual berkala unsur ini disusun dengan cantik dan kemas. Okey, sebenarnya Wani, sebelum jadual berkala unsur ni dihasilkan, okey, kita ada beberapa tokoh sains yang telah memberi ataupun menemui pelbagai teori. Okey, kalau cikgu boleh sebutkan di sini antaranya adalah kita ada Anthony Lavoisier dan kita ada Dmitri Mendeleev. Okey, antara teori-teori yang telah ditemui oleh saintis ini adalah, kalau cikgu boleh bagi contoh mengenai Dmitri Mendeleev. Okey, beliau mengatakan bahawa unsur-unsur dalam jadual berkala ini disusun mengikut pertambahan jisim atom. Okey, nampak tak Wani? Itu antara sumbangan lah saintis-saintis yang terdahulu. So, murid-murid di luar sana kena tahu apa antara teori-teori yang telah ditemui oleh saintis-saintis ini. Okey. Alright, seterusnya kita nak pergi pula kepada susunan ataupun kedudukan unsur dalam jadual berkala. Tadi kita tahu susunan dia, okey, daripada nombor proton, kenaikan nombor proton daripada kiri ke kanan, okey, dan daripada bacaan dia daripada atas ke bawah. Pandai Wani. Okey, so kita nak tengok kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala. Kalau cikgu kata unsur natrium ataupun atom natrium, di manakah kedudukan dia dalam jadual berkala? So kedudukan di sini merujuk kepada kumpulan dan kala. Okey, so cikgu nak buka lah jawapan ataupun soalan cikgu ni kepada putra-putra MTD. Apakah hubungan ataupun bagaimana kita nak tentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala? Adakah berdasarkan kepada nombor proton yang cikgu sebut tadi? Alright, dipersilakan. Okey, silakan Putra Karin. So, ramai yang tertanya macam mana kita boleh tentukan kedudukan sebuah unsur dalam jadual berkala unsur hanya daripada melihat nombor proton unsur tersebut. Sebenarnya mudah saja. Ramai yang tahu bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maka dari situ kita boleh terus buat satu susunan elektron. So elektron valence iaitu bilangan elektron di petala paling luar menunjukkan kedudukan kumpulan unsur tersebut. Manakala bilangan petala yang berisi elektron sesebuah unsur tersebut menunjukkan kedudukan kala unsur tersebut. Sebagai contoh kita ambil natrium di situ dengan nombor proton 11 dan susunan elektronnya ialah 281. Berada di kumpulan 1 kala 3. Unsur ini berada di kumpulan 1 kerana mempunyai 1 elektron valence dan pada masa yang sama berada di kala 3 kerana mempunyai 3 petala, 281. Okey. Terima kasih. Penjelasan Corin, yang sangat bagus ya, Karin. Okey, bagus Corin. Sebenarnya cikgu lebih suka kalau kita libatkan putra-putra ataupun murid-murid dalam kita punya pengajaran dan pembelajaran. Alright, so betul. So cikgu ada nak tambah sikit dekat kala tu tadi. Bila Corin cakap macam untuk atom natrium mempunyai kala 3, ianya disebabkan oleh bilangan petala yang berisi
berisi elektron. So itu tentang atom natrium. Bagaimana pula dengan atom oksigen? Ada tak yang okey, ada? Okey, Putera Hao Yang. Ya, ma'am. Bagi atom oksigen pula, atom oksigen mempunyai 8 bilangan elektron valence. Maksud saya 8 bilangan elektron. Jadi susunan dia adalah 2, 6. Atom oksigen mempunyai 2 color dan bilangan elektron pada petala yang terluar adalah 6. Jadi atom oksigen adalah kumpulan 16 kerana sekiranya ada atom yang mempunyai elektron yang melebihi 2, nombor elektron akan tambah 10 untuk mendapatkan nombor kumpulan tersebut. Okey, terima kasih Putra Yap. Terima kasih. Agak bagus. Okey, cuma dia gemuruh sikit Wani. Tak apa, cikgu, kita faham. Cikgu bantu Putra Yap. Okey, di mana betul kita ada susunan elektron bagi atom oksigen iaitu 26 disebabkan proton number adalah 8. So bagaimana kita nak tentukan kumpulan adalah berdasarkan kepada melihat pada bilangan elektron valence. So elektron valence di sini ada 6. So kumpulan adalah 16. Kenapa kumpulan 16? So bilangan elektron valence yang lebih daripada 2 kita kena tambah 10 untuk tentukan kumpulan. So untuk color di sini kita ada color 2 disebabkan bilangan petala yang berisi elektron ada 2 sahaja. Alright, terima kasih. Alright, kita pergi seterusnya iaitu unsur kumpulan 18 Wani. Kita akan belajar unsur kumpulan 18 dulu kerana unsur kumpulan 18 ini merupakan ataupun dikenali sebagai gas adi. Ataupun kita panggil dia gas nadir. Okey, mempunyai sifat lengai dan wujud sebagai gas monoatom. Okey Wani, tahu tak apa maksud sifat lengai kat situ Wani? Sifat lengai. Pernah dengar tak sifat lengai? Saya pernah dengar tapi saya tak tahu maksud dia apa cikgu. Okey, tak apa Wani. Kita boleh tanya putra-putra. Okey, ada tak yang tahu apa maksud sifat lengai di sini? Siapa nak jelaskan dekat Kak Wani yang tak faham ni apa tu sifat lengai tu? Ada yang nak cuba sifat lengai? Saya, ma'am. Okey, ya. Siapa tu? Okey, Putera Rafi. Okey, sifat lengai ni bermaksud dia sifat yang tidak reaktif secara kimia. Atom kumpulan 18 ni telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Maka unsur di dalam kumpulan 18 ni tidak menerima atau menerima elektron daripada unsur yang lain. Okey, terima kasih Putra Koyum. Betul jawapan dia tu. Cuma cikgu tambah sikit. Okey, memandangkan kumpulan 18 ni macam Koyum cakap tadi dia sangat stable. Okey, kerana mencapai susunan duplet. Duplet ni adalah 2 elektron Wani di petala pertama yang maksimum. So dia ada juga mencapai oktet. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Kita nak pergi pula pada sifat fizik unsur kumpulan 18. Kita tengok kat sini apabila menuruni kumpulan, saiz di jari atom semakin bertambah dan takat lebur dan takat didih unsur juga semakin bertambah. Okey, boleh terangkan lagi tak Koyum? Kenapa takat lebur dan takat didih unsur bertambah apabila menuruni kumpulan 18? Okey, ma'am. Daripada pandangan saya, hal ini kerana daya tarikan antara atom semakin kuat. Jadi banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, bagus Putra Koyum. So maksudnya itulah jawapan dia Wani. Bila melibatkan takat lebur dan takat didih, kita kena libatkan tenaga haba. Okey, bergantung kepada daya tu sama ada dia kuat ataupun dia lemah. So kat sini takat lebur, takat didih bertambah disebabkan daya antara atom itu semakin bertambah. Okey. Bagus Putra Rafi. Okey, dan kita ada yang seterusnya adalah kegunaan. Kalau kita tengok kegunaan kumpulan 18 dalam kehidupan harian kita adalah pertama gas helium. Digunakan dalam mengkaji ataupun digunakan dan diisi dalam belon kaji cuaca. Seterusnya kalau kita tengok Wani, lampu-lampu iklan dan sebagainya itu adalah daripada gas neon. Dan yang terakhir kita ada gas argon yang diisi pada lampu-lampu mentol elektrik. Okey, so itu untuk kumpulan 18. Kita ada masa lagi ke Wani? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kita nak bergerak pada unsur kumpulan 1. Kalau Wani tengok pada jadual bekal yang cikgu bekalkan tu, kita ada unsur lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. So unsur kumpulan 1 ni Wani adalah unsur yang sangat reaktif. Ya, sungguh yang sangat reaktif dan kita kena simpan unsur-unsur ataupun logam alkali ni, kumpulan 1 ni di dalam minyak parafin. Kenapa Wani? Sebab unsur-unsur kumpulan 1 ni, okey, dia mempunyai sifat kimia iaitu tindak balas kimia dia dengan air dan dia boleh terbakar dalam gas oksigen dan gas klorin. Okey. Kalau kita berkenalan dengan unsur kumpulan 1, ianya dikenali sebagai logam
Logam alkali. Okey, cikgu sebutkan salah satu contoh tindak balas dia. Okey, antaranya adalah logam litium. Logam litium bila mana tindak balas dengan air, okey, akan menghasilkan satu larutan beralkali iaitu litium hidroksida dan satu gas iaitu gas hidrogen. So di sini juga ada soalan yang menanyakan, okey, kalau cikgu boleh tanya putera-putera MTD, okey, bagaimanakah cikgu nak mengesahkan larutan yang terhasil itu adalah larutan beralkali? Saya nak jawab, ma'am. Okey, siapa tu? Corin. Silakan Corin. Putera Corin. Untuk mengesahkan satu larutan itu alkali atau tidak, sebenarnya mudah saja. Kita semua pernah belajar. Kita boleh guna ujian kertas litmus. So, kita tahu dia alkali. So, kita guna kertas litmus merah. Dan sekiranya dicelup dalam larutan alkali tersebut, dia akan bertukar warna jadi biru. Okey. Menggunakan litmus paper. Litmus paper. Saya pernah buat eksperimen dekat sekolah. Walaupun saya tak ambil kimia, saya buat masa sains lah, cikgu. Boleh. Untuk subjek sains pun ada juga ujian pengesahan ini. Alright, seterusnya adalah unsur kumpulan 1 ini mempunyai sifat fizik macam kumpulan 18 tadi, iaitu saiz jejari atom semakin bertambah. Wani kalau tengok saiz jejari atom ataupun saiz atom apabila menuruni kumpulan 1 ni, Wani nampak bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah kan? So, kita nanti nak dengar jawapan daripada putera-putera kenapa saiz atom semakin bertambah dan seterusnya. Kalau Wani tengok kat sini, takat lebur dan takat didih unsur semakin berkurangan untuk kumpulan 1. Okey. So, kita jemputlah. Ada tak antara putera yang nak berkongsikan kenapa berlakunya perubahan fizikal ini, sifat fizik ini? Ya. Siapa nak cuba? Kat sini dia kata takat lebur dan takat didih berkurang. Tadi yang soalan sebelum ni dia bertambah. Bertambah. Tapi yang dia berkurang. Kenapa tu? Okey, siapa? Okey, Aiman. silakan Putera Aiman. Okey, teruskan Aiman. Okey, mengapakah takat lebur dan takat didih unsur semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 1? Okey, hal ini terjadi kerana pertambahan saiz atau menuruni kumpulan 1 akan menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Oleh itu, semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam antara atom. Ya, okey, betul tu Wani. So, dah terjawablah persoalan kita tadi ni. Okey, so cikgu nak teruskan lagi. Okey, so cikgu tak nak ulas sebab itu jawapan yang tepat bagi Putera Aiman tadi. Seterusnya cikgu nak pergi kepada yang terakhir dalam unsur kumpulan 1 iaitu kreatifan unsur. Okey, cikgu. Tapi sebelum kita teruskan dengan kreatifan unsur tu, kita nak bagi semua putera-putera cikgu dan mereka yang di rumah untuk berehat seketika lah. Tarik nafas dulu. Saya faham anda mungkin agak confused di situ. Saya pun lebih kurang ni tengah mengejar untuk faham subjek ini. Tapi senang je nak faham. Kena dah tengok sampai habis. Dan sebab itu jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi bin Osman, bapa kepada Putera Amar Azan Azizi dari Shah Alam, Selangor. Saya mendoakan semua pelajar SPM 2021 penuh bersemangat dan gigih di dalam usaha mengulang kaji pelajaran. Subjek kimia adalah salah satu core subjek yang perlu diberi perhatian penting untuk aliran sains. Dengan itu, pelajaran melalui online serta perbincangan pasti dapat memaksimumkan pemahaman serta dalam persediaan menjawab soalan nanti. Dengan itu, saya mengucapkan selamat berjaya dengan cemerlang untuk semua pelajar 2021 insya-Allah. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga Cikgu Khairunisa dan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Baik, kita dah berehat sebentar tadi dan sekarang ini kita nak sambung pelajaran kita dengan sedikit lagi penjelasan tentang unsur kumpulan 1 ya Cikgu? Ya, betul. Okey, jom tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Wani. Cikgu sambung sikit tadi. Okey, bagi unsur kumpulan 1, okey, kalau kita tengok dekat paparan skrin ni, kreatifan unsur kumpulan 1 akan semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Okey, kalaulah cikgu boleh buat penerangan sikit dekat sini, ianya berlaku disebabkan oleh 4 isi ataupun 4 poin lah. Okey, so boleh catatkan murid-murid di luar sana dan putera-putera dalam talian pun. Okey, pertama sekali adalah bila menuruni kumpulan 1, saiz atom semakin bertambah.
Okey, apabila saiz atom semakin bertambah, jarak di antara nukleus dengan elektron valence tu semakin jauh. Jadi, poin ketiga adalah daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Jadi, apa yang berlaku poin keempat adalah atom semakin ke bawah, contohnya atom helium itu tadi, mudah untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Itulah disebabkan, itulah yang poin sebab kenapa kereaktifan semakin bertambah. Okey, kalau cikgu boleh teruskan Wani untuk Boleh, unsur cikgu. kumpulan seterusnya iaitu unsur kumpulan 17. Okey, putra-putra masih lagi bersama dengan ma'am kat sini? Masih okey? Okey, masih bersemangat. Okey, seterusnya kita nak pergi pada unsur kumpulan 17 di mana unsur kumpulan 17 mengandungi atom fluorin, klorin dan bromin. Okey, kita ada lagi tapi kita belajar untuk fluorin, klorin dan bromin. So di sini unsur-unsur kumpulan 17 dikenali sebagai halogen. Wani, halogen. So dia wujud ataupun atom ini wujud dalam keadaan molekul duiatom. Apa maksud duiatom kat sini? Unsur kumpulan 18 bersifat keadaannya adalah gas. Gas kan mesti lebih daripada satu atom dan wujud dalam warna yang berbeza. Itu yang seronoknya sebab dia ada warna. Sebagai contoh, cikgu bagi tahu klorin. Atom klorin mempunyai warna kuning kehijauan. Manakala bromin mempunyai warna perang kemerahan. So ini penting dalam pemerhatian. Kena nyatakan warna, perubahan warna dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok pada sifat kimia unsur kumpulan 1, unsur kumpulan 17, tindak balas kimia dia adalah melibatkan tindak balas dengan air, logam dan alkali. Pelajar-pelajar dekat luar sana, murid-murid kat luar sana kena tahulah tindak balas kimia yang berlaku bersama persamaan kimia. Sebagai contoh, cikgu ambil yang pertama iaitu klorin. Gas klorin boleh bertindak balas dengan air. Menghasilkan asid hidroklorik dan asid hypochlorous. Itu antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas Wani. Yang murid-murid kena tahu. Okey, seterusnya, cikgu tak nak buang masa, kita nak pergi pula kepada sifat fizik unsur kumpulan 17. Kalau Wani perasan kan, setiap kumpulan ni tadi, unsur dalam kumpulan ni kita ada sifat kimia dia, sifat fizik dia, kecuali kumpulan 18 tadi. Betul. Dia tak ada sifat kimia sebab unsur dalam kumpulan 18 tadi sangat stabil. Okey. So kita tengok dekat sini sifat fizik unsur kumpulan 17. Keadaan fizik halogen berubah pada suhu bilik. Apa maksudnya tu? Okey, maksudnya daripada fluorin, klorin, ada unsur-unsur ini wujud dalam keadaan gas. Manakala bromin dalam keadaan cecair dan seterusnya iodin dalam keadaan pepejar. Itu perubahan sifat fizik dia lah apabila menuruni kumpulan. Dan kita tahu juga saiz di jari atom tak dinafikan, memang akan bertambah. Dan akhir sekali takat lebur dan takat didik unsur semakin bertambah. Okey, kali ini cikgu nak tanya putra-putra. Okey, untuk takat lebur dan takat didik. Sebab soalan selalu akan bertanyalah tentang sifat fizik takat lebur dan takat didik. So kenapa berlaku perubahan peningkatan bagi takat lebur dan takat didik ini? Dipersilakan. Mengapa ia bertambah? Silakan Putra Amar. Okey, untuk takat lebur dengan takat didih, dia meningkat kerana daya tarikan antara molekul semakin kuat. Oleh itu, haba yang dikenakan untuk mengatasi daya tersebut pun meningkat sekali. Okey, maksudnya bila saiz bertambah, dia punya daya tarikan di antara molekul-molekul juga akan bertambah, sekaligus tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tersebut juga akan bertambah. Okey, bagus Putra Amar. Thank you Putra Amar. Okey, seterusnya kita tengok juga ada kereaktifan. Maksudnya unsur-unsur kumpulan 17 ini juga reaktif. Tapi sejauh mana kereaktifan apabila menuruni kumpulan 17? Kenapa? Sebab unsur kumpulan 17 ni adalah unsur yang tidak stabil. Kerana elektron valence dia ada 7. Okey. So bagaimana dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Okey. So unsur-unsur ataupun atom dalam kumpulan 17 ini perlu menerima satu elektron untuk menjadi ion negatif. So, boleh tak putra-putra terangkan kepada murid-murid di luar sana, okey, apa yang berlaku apabila unsur kumpulan 17 ini dari segi kereaktifan dia bila menuruni kumpulan 17? Dipersilakan. Okey, saya. Okey. Okey, Putra Amar. Apabila menuruni kumpulan 17. Apabila menuruni kumpulan 17,
saiz atom semakin meningkat. Ini menyebabkan jarak antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence turut menjadi lemah. Oleh itu, okey, apa yang berlaku Amar? Oleh itu, tenaga? tenaga, sorry. Okey, tak apa Amar, cikgu betulkan sikit kat sini Amar, okey. Okey, mungkin Amar dah jawab sedikit di situ. Mungkin cikgu boleh sambung. Okey, cikgu boleh sambung. Kereaktifan apabila menuruni kumpulan 17, kenapa semakin berkurangan? Macam tadi, kita ada 4 juga point. Okey, pertama adalah dari segi saiz atom semakin bertambah. Okey, yang kedua, jarak di antara nukleus dengan elektron valence semakin bertambah. Yang ketiga, daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Okey, yang keempat adalah atom. Okey, maksudnya antara klorin, bromin tu, atom bromin tu lagi bawah, dia susah. Atom itu susah untuk menerima elektron. Ataupun kita boleh kata atom bromin tidak mudah untuk menerima elektron. Menjadi ion apa tadi Wani? Sebab dia 28727 kan. So dia mesti terima satu elektron menjadi ion yang bercas negatif 1. Okey, so itu antara unsur kumpulan 17. So kalau cikgu boleh pergi pada kegunaan dia, dekat sini nampak. Okey, klorin, unsur klorin ataupun unsur kumpulan 17 digunakan sebagai peluntur dan juga pemadam api. Dalam kehidupan harian kita sebenarnya kita ni memang ada chemistry dengan kehidupan harian. Betul, di mana-mana sahaja sebenarnya. Betul tu. Okey, seterusnya. Okey, kita ada masa lagi Wani? Kita ada lagi cikgu. Okey, good. So kita nak pergi pada unsur color 3. Tadi dah kumpulan kan? Kita belajar 1, kumpulan 18, kumpulan 17. Sekarang kita ada 7 color tapi kita nak fokus kepada color 3 sahaja. Iaitu unsur color 3. Wani kalau tengok dekat jadual berkala tu tadi, kita ada unsur, boleh Wani bacakan kat cikgu? Unsur color 3 di sini. Kita cuba ada tengok. Natrium. Okey. Sodium dan magnesium. Sodium, magnesium. Okey, okey, kita ada aluminium. Teruskan Wani. Aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. Pandai. Pandai lah cikgu, baca je kat situ. Pandai. Ya, baca jadual berkala memang pandai. Okey, so kita ada unsur-unsur dalam color 3 ini. So apa yang seronoknya ataupun menariknya tentang color 3 ini adalah kita nak tengok kepada trend perubahan sifat fizik unsur apabila merentasi color 3. Sifat fizik tu apa? Sifat fizik tu adalah dari segi saiz atom ataupun jejari atom ataupun keelektronegatifan dan keadaan fizik. Okey, cikgu nak tanyalah pada putra-putra kan, apa yang dimaksudkan dengan keelektronegatifan tu tadi? Saya Mat. Okey, Putra Hawia. Cuba. Okey. Keelektronegatifan bermaksud kecenderungan sesuatu atom untuk menerima elektron. Kecenderungan ataupun kita boleh bagi tahu keelektronegatifan membawa maksud kekuatan suatu atom itu untuk menerima elektron. So kalau kita tengok trend perubahan ni, okey, keelektronegatifan sampai klorin ni semakin bertambah. Kalau kita tengok jejari atom pula, kalau tadi menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Tetapi bila kita merentasi color Wani, jejari atom semakin kalau tengok kat sini, berkurangan. Ya, berkurang. Maksudnya saiz atom semakin kecil. Okey. Itu adalah disebabkan oleh, ni pun antara soalan yang selalu ditanyalah Wani dalam exam. Okey, ini adalah disebabkan oleh nombor proton semakin bertambah. Daripada natrium kepada argon tu, nombor proton semakin bertambah. Okey, jadi cas nukleus, cas positif proton dalam nukleus tu pun semakin bertambah. Jadi daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valence semakin kuat, menyebabkan saiz ataupun jejari atom tadi semakin mengecil. Nampak? Saiz dia semakin kecil. Okey, kita teruskan pula kepada trend perubahan sifat oksida. Okey, ada tak putra-putra boleh bantu ma'am dekat sini nak terangkan apa yang you faham tentang sifat oksida apabila merentasi color 3? Saya Mat. Okey, sekali lagi Putra Aoyang, cuba. Sifat oksida unsur merentasi color 3 berubah daripada base kepada asid. Sebagai contoh, natrium dan magnesium merupakan sifat oksida base. Aluminium pula merupakan oksida amphoteric dan sulfur, fosforus, klorin dan silikon merupakan oksida asid.
Oksida asid. Okey, kita nak tanyalah pada Putra Yap kan. Okey, kita tahu oksida base tu adalah maksudnya alkali ataupun logam itu mempunyai sifat alkali yang mana boleh bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Tetapi cikgu tertarik dekat oksida amphoteric ni Yap. Okey, apa mungkin Yap boleh terangkan lagi pada kawan-kawan rakan-rakan di rumah. Amphoteric bermaksud oksida yang menunjukkan sifat asid dan base. Ia boleh bertindak dengan oksida base dan menghasilkan garam dan air dan juga bertindak sebagai oksida asid. Okey, bagus. Maksudnya oksida amphoteric ni Wani, dia boleh mempunyai dua-dua sifat, alkali dan asid. Itu maksudnya dia special lah Wani. So murid-murid di luar sana kena tahulah. Okey, terutama tentang sifat oksida amphoteric. Okey, kita nak sambung lagi. Kita ada unsur peralihan. Okey, di mana ini adalah standard kandungan yang terakhir dalam bab 4 jadual berkala unsur ini, iaitu kita ada unsur peralihan. Di manakah kedudukan dia? Kalau cikgu boleh tanya putera-putera, di mana kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur? Kedudukan unsur peralihan. Aiman. Okey, Putera Aiman. Kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur terletak antara kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okey, pandai. Antara kumpulan 2 hingga kumpulan 13. Itulah unsur peralihan. Di tengah-tengah ni di tengah-tengah ni adalah unsur peralihan. So apa yang specialnya? Okey, ada tak Putra nak terangkan pada cikgu apa yang specialnya unsur peralihan ni yang tak ada pada kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18? Putera Tiru nak cuba tak? Okey, silakan. Ciri-ciri istimewa unsur peralihan ialah membentuk ion-ion yang mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza. Ya, nombor pengoksidaan yang berbeza. Maksudnya dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada ion 2 dan ion 3 positif. Okey, seterusnya Putra Tiru. Seterusnya ialah membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Membentuk ion-ion berwarna. Okey, kalau kita tengok cincin kan? Okey, cincin yang kadang-kadang orang lelaki pakai tu kan, ada zamrud dan semua ada warna kan. So itu antara ada unsur-unsur kumpulan ataupun unsur peralihan. Okey, seterusnya Tiru kita ada apa lagi? Membentuk ion-ion kompleks dan bertindak sebagai mangkin dan dalam tindak balas Okey, bagus. So kita ada yang terakhir iaitu membentuk ion kompleks dan akhir sekali kita unsur kumpulan peralihan boleh membentuk mangkin dalam tindak balas kimia Wani. Cikgu, Itu antara untuk unsur peralihan ni reaktiviti dia tu macam mana? Okey, dari segi kereaktifan tu maksudnya dia tidak mengalami tindak balas kereaktifan tu, tetapi dia lebih merujuk kepada ciri-ciri istimewa dia. Ciri-ciri istimewa di mana dia boleh bertindak balas secara kimia. Contohnya menjadi mangkin dalam tindak balas penghidrogenan, iaitu kita guna nikel ataupun platinum. Okey, dia lebih kepada ciri-ciri lah kan cikgu? Ya, lebih kepada ciri-ciri. Okey, baik. Kita dah tahu ciri-ciri untuk unsur peralihan pula, dan lepas ini kita nak buat beberapa soalan lah untuk putera di atas salian dan juga anda yang berada di rumah. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu kepada temanku putra saya yang tahunnya ingin mengucapkan salam dan cemerlangan buat para putra SPM 2021. Oleh itu, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan terbaik, terutamanya dalam subjek kimia. Doa saya buat semua putra. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Hairunisa serta 6 orang murid dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Baik, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ya Cikgu. Dan sekarang kita nak buat penilaian prestasi. Ini untuk menguji anak murid Cikgu sama ada mereka boleh jawab ke tidak ya. Okey, jom kita nak tengok sejauh mana mereka faham akan subtopik ini. Jom Cikgu kita sambung. Okey Wani, terima kasih. Okey, so kita dah belajar tadi, okey, unsur-unsur dalam kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18
unsur dalam kala 3 dan unsur peralihan. So sekarang kita nak ujilah sikit. Putra-putra ni mewakili murid-murid di luar sana lah. Kita nak uji bagaimana antara contoh-contoh soalan yang dikemukakan. Okey, dah bersedia ke putra-putra semua? Dah, ma'am. Okey, kita nak dengar semangat tu. Okey, kita sambung. So, untuk rajah 1, soalan 1 kita ada, rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, so rajah 1 tengok dia dah bagi dah simbol-simbol bagi unsur. So, soalan pertama. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? 1 markah. Siapa nak cuba? Saya, ma'am. Siapa tu? Semua nak cuba soalan Wani boleh senang pilih Wani. cikgu. Siapa? Saya pilih Putera Amar dululah. Amar. Okey. Untuk prinsip dia menggunakan tertib menaik nombor proton. Betul je, kita semak jawapan Amar, betul tak? ke? Prinsip asas yang digunakan. Okey, betul. Tertib menaik nombor proton. Okey, bagus Amar. Bagus, Senyum dia Amar. dekat situ. 1 markah di situ. 1 markah. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua iaitu B. Unsur yang manakah adalah gas adi ataupun gas nadir? Putera Korin. Ya, ma'am. Korin. Yap, lepas ni kena angkat laju lagi, Yap. Okey, Putera Korin dulu. So, soalannya ialah unsur yang manakah merupakan gas adi. So, jawapan dia ialah argon. Kerana argon berada di kumpulan 18 yang seperti kita belajar tadi, kumpulan 18 ialah kumpulan gas adi. Kumpulan gas adi. Okey, so kita semak jawapan dia dulu. Okey, betul. So di sini adalah kumpulan 18. Okey. Dah halang-halang Korin tanya sebut tadi kan. Cikgu nak tanya lagi lah Korin, tak puas hati lagi ni. Soalan unsur kumpulan 18 ni. Okey Korin, kita tahu unsur kumpulan 18 ni iaitu argon ni sangat-sangat stabil. Okey, boleh bagi tahu tak kepada ma'am dan pada murid-murid di luar sana kenapa unsur ini dari segi susunan elektron dia kenapa ianya sangat stabil? Ataupun dia tadi bersifat lengai tadi? So, kita tahu dia stabil kerana kita boleh tengok daripada kumpulan dia iaitu 18 menunjukkan elektron valence dia ialah 8. Maksudnya dia sudah tercapai oktet yang stabil. Maksudnya dia tak perlu lagi terima ataupun menderma elektron. Okey, satu lagi Korin, tidak perlu menderma, menerima ataupun berkongsi elektron. Thank you Korin. Good. Terima kasih Putera Korin. Okey, next kita pergi pada soalan seterusnya. C, bandingkan keelektronegatifan nitrogen dan fluorin. Siapa yang lebih elektronegatif tadi? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Putera Hafiz. Hafiz. Okey, bandingkan keelektronegatifan nitrogen dan fluorin. So jawapannya adalah fluorin lebih elektronegatifan berbanding nitrogen. So fluorin lebih elektronegatif. Tak perlulah elektronegatifan tu. Hafiz Koyum tak perlu. Okey. So betul. Dapat 1 markah. Okey, tu senang. Kita tengok pula. Terangkan jawapan anda pada C1. Ni. Siapa nak cuba? Ya, soalan yang berkait. Ya, berkait. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Putera Tiru. Okey, silakan. Okey, Tiru. Pertambahan bilangan proton dalam nukleus atom fluorin lebih banyak daripada atom nitrogen. Okey, ni fluorin, ni nitrogen. So proton dia lebih banyak dibanding ni nitrogen. Sebab apa? Nitrogen ni ada berapa nombor proton Wani kalau kita tengok? Nitrogen. Ada berapa? Nombor proton dia baca dekat atas Wani. Nombor ada 7. Ada 7. Betul. Betul ke? Okey. Cikgu. Okey, betul. So fluorin Fluorin berapa Wani? Di manakah fluorin itu? Fluorin 9. 9. Nampak tak? So nombor proton fluorin lebih banyak berbanding dengan nitrogen. Okey, seterusnya Tiru, poin kedua. Okey. Daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah pada atom fluorin berbanding atom nitrogen. So daya tarikan. So kita tengok jawapan daripada Tiru. Betul Pertambahan bilangan proton dalam nukleus lebih banyak berbanding dengan nitrogen. So daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah pada atom fluorin berbanding atom nitrogen. Okey, bagus Putera Tiru. Bagus. Okey, so tak tidur ni kiranya. Dia betul-betul fokus. Okey, so seterusnya kita nak pergi pada soalan yang kedua iaitu rajah 2 menunjukkan kedudukan 8 unsur dalam jadual berkala. So diberi A, D, E, G, J, L, M dan T. Bukan merupakan simbol sebenar bagi unsur itu. So soalan dia. Okey, E, G, J dan L terletak dalam color yang sama. Okey ni, terletak dalam color yang sama. Apakah maksud color?
Cikgu dah terang dah tadi di awal tadi tu. Apa maksud color? Ya, Okey, Putera Amar. Okey. Color lepas ni ya, betul janji. Okey, Putera Amar dulu. Okey. Color bermaksud barisan mengufuk dalam jadual unsur berkala. Barisan mengufuk unsur dalam jadual berkala unsur. So barisan mengufuk. So kena tahu definisi color dan seterusnya color yang manakah unsur itu terletak. Okey Wani, mungkin kita boleh bagi Yap jawab kot. Boleh? Okey, ni mem pula minta. Okey, silakan Putera Yap. Okey Yap. Unsur E, G, J dan L terletak pada color 3. Ya, color ketiga. Yap, kalau cikgu ataupun mem tanyakan lagi, kenapa unsur itu terletak pada color 3? Kerana unsur ini mempunyai bilangan petala yang berisi elektron adalah 3. Ya, pandai. Wow, bagus Putera Yap. So bagus. So itu jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini, unsur D, E dan M mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. Okey, cikgu highlightkan sikit ni ataupun bulatkan. Okey, D, E dan M. D, E dan M. Unsur, okey, D, E dan M tu terletak pada kumpulan berapa Wani? Kumpulan 1. Pandai Wani, kumpulan 1. So unsur manakah yang lebih reaktif? Ada yang nak tolong jawab? Mana yang lebih reaktif? D, E atau M? Okey, Putera Aiman pula lah. Aiman belum jawab lagi tadi. Aiman, okey Aiman. Unsur yang lebih reaktif ialah unsur M. Unsur M. So kita semak jawapan. Ya, betul. Okey. Unsur M. So senang, 1 markah. So kita fokus kepada yang bawah ni pula. Terangkan jawapan anda di B1. Sebenarnya ni bukan 1 markah, ni 3 markah. 3 markah. Kita 3 minta markah. Putera tirulah untuk jawab 3 markah ni. So kita jemput siapa nak jawab tadi. Okey, Putera tiru pun ada angkat tangan. Silakan untuk jawab. Okey. Ya, boleh. Saiz atom M lebih besar daripada atom E dan D. Okey, pertama dia sebut tentang saiz atom. Okey, lepas tu? Daya tarikan antara nukleus dan elektron valence atom M lebih lemah berbanding atom E dan D. Okey, so daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence bagi atom M Tiru cakap lebih lemah berbanding D dengan E dan seterusnya Tiru? Oleh itu, atom M lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion M positif. Okey, very good. Melepaskan elektron. So, bila daya tarikan tu dah semakin lemah, Wani, so apa yang berlaku? Atom M tu tadi mudah untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Ya. Okey, kita ada lagi tak soalan? Bagus Putera tiru. Okey, kita dah tak ada soalan Wani. Bagus Putera-putera MTD. Okey, ada nampaknya apa-apa? semua berebut-rebut nak jawab. Wani ada satu soalan lah dekat semua putera-putera. Cikgu atau Mem Hairunisa ni garang tak dekat kelas? Cuba Mem Hairunisa garang ke paling best dekat sekolah? Cuba bagi tahu. Jawapan paling jujur. Paling best. Paling best. Okey, itu dia. Ni tak ada nak ambil hati cikgu dah nak habis SPM ni. Tak ada. Kalau ambil hati pun kalau tak buat kerja sekolah sama juga. Kena marah juga. Okey, baiklah cikgu. Kita dah sampai ke penghujungnya. Soalan semua pun dah buat. Jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk berikan rumusan yang ringkas lah kepada mereka yang sedang menonton. Okey, so ingat ya murid-murid di luar sana, kita dalam topik jadual berkala unsur ni merupakan topik bab 4. Ianya topik yang sangat mudah. Okey, janganlah ambil ambil mudah untuk belajar topik bab 4 ini. Jadikan topik bab 4 ni sebagai batu loncatan untuk you dapatkan banyak lagi markah. Tapi jangan risau, melalui Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur, okey, sebab cikgu antara Guru Cemerlang di Kuala Lumpur ini kami ada buat slot 0 to Pro, chemistry 0 to Pro Wani, untuk nak membimbing pelajar-pelajar di luar sana. Yang mana rasa terlepas boleh layari balik kita punya YouTube channel kita iaitu MGCKL 2020. So Wani, kalau cikgu boleh tambah sikit. Okey, cikgu nak kata kat sini, walaupun kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini, so kita kenalah think like a proton. So kita dalam chemistry kan. So always positive. Kita kena sentiasa positif. Dan Wani, sikit lagi boleh? Cikgu nak ucapkan juga di kesempatan ini tahniah kepada pelajar-pelajar SPM kita Wani. SPM 2020. Okey, terutamanya batch Oremus, okey, MTD
yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM baru-baru ni. Ya, Okey, itu dia. Wani. Terima kasih diucapkan kepada cikgu. Tapi sebelum tu nak tanyalah semua putera-putera cikgu, ada tak soalan yang nak tanya dekat Mem Hairunisa? Ada lagi tak soalan? Mana tahu ada yang nak cuba lagi satu soalan ke nak tanya. Okey, nampaknya mereka tak ada soalan. Nampaknya mereka dah faham 100% dan bersedia untuk duduk SPM tak lama lagi ni. Ya, Jadi betul, kita doakan yang terbaik untuk semua putera-putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur yang bersama dengan kita hari ini. Kita ada putera Amar Azhan, putera Karin Loman, putera Nur Aiman, putera Hafiq Koyum, putera Tiru Chelvan dan juga putera Yap Hao Yang kerana menjadi seorang, kerana telah menjadi murid yang sangat sporting hari ini dan sangat komited dalam menjawab semua soalan yang diberikan oleh Mem Hairunisa. Dan terima kasih lagi sekali Wani ucapkan kepada Cikgu Hairunisa selaku guru cemerlang kimia dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur atas segala ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Okey, sama-sama Dan Wani doakan Wani. yang terbaik agar anda semua yang menonton dapat menjawab kertas kimia dengan baik dan memperoleh markah yang cemerlang. Jadi sekian saja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM